Perkataan pertama, kita bincang tentang fi'il. Fi'il ya. Maknanya, apabila kita memahami nahwu dan sorof, kita mesti ingat. Ya. Yang pertama sekali, kata fi'il. Kata fi'il itu, kita akan tahu beza. A, fi'il madi, mudhari' dan amar. Anda salin ini tajuk-tajuk kecil ni. Ya. Salah satu tanda kita dikatakan memahami, menguasai ilmu nahwu dan sorof Al-Quran, bila sampai tang fi'il, kita tahu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Dapat kita jelaskan dengan baik. Apa maksud madi? Fi'il madi itu fi'il lepas. Fi'il mudhari' itu fi'il sekarang. Dan fi'il amar itu fi'il akan datang. Atau fi'il perintah. Itu ya. Kita tahu, nombor satu kita tahu. Tahu semua tak ni? Tahu ya? Orang baru ni boleh tahu tak? Okay, itu yang pertama sekali. Ya, jangan pula kita tak tahu ini tiga. Ya, bila kita belajar saja fi'il, kita akan bahagi pada tiga. Madi, mudhari', amar. Semua fi'il madi mabni. Ya. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun perempuan. Dan semua fi'il amar mabni. Okey, itu nombor satu ya. Nombor dua, B. Bila fi'il itu ada alif, wa atau ya pada perkataannya, dia nama fi'il mu'tal. Ya, ingat tak? Ya mu'tal. Kalau tak ada alif wa ya, nama dia sahih. Ingat ya, mu'tal dan sahih. Ya. Nanti orang-orang baru ni jangan risau. Satu hari nanti kita start awal. Ya, semua orang baru dapat faedah, orang lama dapat kukuhkan lagi. Okay. C. Di antara fi'il tu ada mabni dan ada mu'rab. Ya. Mabni tetap tak berubah masuk apa. Masuk apa pun depan dia tak akan berubah. Mu'rab artinya berubah baris di akhir. Ada tu kena buang, kena ganti, ada tu kena tukar dari baris depan ya kepada baris mati dan kepada baris atas. Ingat fi'il mudhari' tak ada baris bawah. Ya, bila masuk haraf jar, bila masuk apa juga haraf. Ingat di bila kita buka Quran, kita tahu sama ada fi'il tu fi'il 3 huruf. Ingat sulasi. Pernah dengar tak sulasi? 3. Ada rubai, ada 4 huruf. Ada khumasi, ada 5 huruf. Dan ada sudasi, ada 6 huruf. Ingat, fi'il ada, ya, ada 3 huruf seperti akala, ya, ada rubai, ya, 4 huruf seperti kita kata daraba, okey. Ada khumasi, ya, tadaraba. Ada sudasi, tatadaraba, tatadaraba. 6 huruf ya. Bila berlaku pertambahan akan berlakulah perbezaan makna. I ada fi'il nafi dan ada fi'il nahi. Nafi itu maknanya larang, nafi itu maknanya deny. Tidak. Ya. Kalau nahi itu artinya larang. Ini istilahnya. Semua ada dalam buku Izzat. Ya. Semua ada dalam buku Izzat. F ada fi'il mahmus. Ya, ingat tak mahmus? Yang ada hamzah kan? Ada mahmus misal ada nakis dan ada ajwaf. Dia sepatutnya ajwaf dulu, ya, baru nakis kan? Ya, ada ajwaf, ya, dan nakis, ya, nakis kemudian dan nakis. Okey. G ada mu'tal. Ada fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal. Mu'tal ni yang ada alif wa ya. Ya. Yang ada alif wa ya kan? Ada mu'tal misal,
mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, mu'tal lafik mafruq dan lafik makrun. Ya. Ingat lagi tak lafik-lafik ni? Tak ingat tak apa. Yang pentingnya pun dah dengar tak tajuk ni? Okey. Bila kita ulang kaji balik, anda akan terus masuk je. Jangan risau. Ini term. Terminologi ni sebenarnya ilmu. Kalau kita tak ingat term, tak ada ilmu. Ya. Ji, mu'tal. Ada mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf, mu'tal nakis, ada mu'tal lafik mafruq dan lafik makrun. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis mu'tal. Okey? Ingat ya? Ni Ana salin ni. Kemudian H, ada fi'il marfu'. Ya, kita baca kalau marfu' bi, kalau mansub bi, majzum bi. Ini cara kita membaca untuk fi'il yang mu'rab. Kalau yang mabni, kita tak baca marfu' bi, kita baca mabni ala. Ingat lagi tak? Ingat tak marfu' bi? Mabni ala? Kalau fi'il madi mabni ala al-fathi. Kalau fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Marfu' bi. Anda hafal tu cukup dah term ni. Ini kalau kita buat sehari ni, sekali mengajar ni satu hari, untuk ini saja dah cukup lengkap dah. Sebab anda sudah belajar berpuluh-puluh kali. Dah ustaz dah sebut banyak kali dah. Okey. Kena sayangilah apa tu ilmu yang telah kita ada simpan, ya, tapi tak keluar-keluar. Ai iaitu mabni. Bagi fi'il mabni, kita akan baca dengan kata sama ada mabni ala dhammi, mabni ala sukun dan mabni ala kasri. Ya, mabni ala kasri, ala dhammi, ala sukun, ala kasri, ala dan mabni ala kasri dan mabni ala fathi. Ya. Mabni ala fathi. Itu dia. Itu bila kalimah mabni, kita kata mabni ala. Okey. J, tanda-tanda fi'il marfu', mansub dan sukun di pelbagai jenis fi'il. Kita belajar dah. Ya. Tanda-tanda fi'il marfu', kita belajar dah. Ada marfu' dengan dhammah, ada marfu' dengan nun, ada marfu' dengan alif. Ya, pernah kita dengar ni. Kita kata marfu' dengan, pernah dengar tak subut nun? Kekal nun. Okey. Tak apa. Subut nun, kekal nun, ya. Ini saya menyatakan term-term yang telah kita belajar sepanjang 2 tahun lebih ni. Itu saya kata tadi, saya belajar 12 tahun. Nak sampai ke sini ni, anda belajar 2 tahun lebih, tu pun seminggu sekali. Jadi, kena syukur tu. Dapat kena term tu. Jadi, kita kena hafal term ni. Okay. Lepas tu, K, kita tahu harful illah pada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada huruf illah. Huruf illah dia saya tak sebut di sini. Ya, apa dia huruf illah? Alif, waw dan ya. Ini huruf illah. Ini saya nyatakan ni dah full dah. Full dah. Kalau anda pergi belajar mana-mana universiti pun, universiti Nahu saja, inilah benda term dia. Yang dia akan diajar. Sebab term ini tak lagi dari Al-Quran. Tak ada lagi yang lebih, ada sikit je yang tambah-tambah lagi. Ya. Yang asasnya ini sebenarnya. Okey. Tahu apa alat mansub. Bila kita nak mansub fa'il, alat apa pakai? Ingat tak? Lan, an, ya. Itu mansub. Alat mansub untuk fi'il mudhari' apa dia? Ingat tak? Ada 5 6 tu. Ya. Anna, ya. An, lan, ya, kai. Ingat lagi tu? Okey. Jangan lupa tu.
Tak apa. Bila anda rasa macam benda berkecamuk sikit, baguslah tu. Biarlah berkecamuk datang banyak. Tapi kita akan lawan kecamukan tu supaya dia jadi clear. Sebab tak ada orang dapat ilmu terus masuk. Melainkan dia ada yang marah kat ustaz pun banyak orang juga dah. Marah ustaz kenapa. Tak apa. Termasuklah marah ustaz pun ada. Kerana sekali gitu sekali gini, baguslah tu. Bila dia ada boleh marah tu, mana dia nak faham lah tu. Kalau dia tak marah, dia tidur. Sekarang kita edarkan satu bahan, anda boleh tengok. Okey, ini kita belajar betul-betul ni. Ada tak cukup? Okey. Kita tak buat lagi kan ayat ni kan Cik Amir? Belum lagi? Belum lagi. Kita patutnya buat minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada 3 ayat. Ingat, kita menjuruskan kepada teori struktur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal jibal wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ayat pertama. Cuba kita cari mana dia isim dalam ayat pertama. Okay. Mana dia isim dalam ayat pertama? Anda hanya boleh salah compare dengan saya 2 saja. Jangan lebih pada 3. Ada orang jumpa inna, baguslah tu. Ramai orang tertinggal inna. Saya benar, anda buat salah 2 saja. Sama ada lebih atau kurang. Dengan jawapan yang saya ada. Okey, para pelajar YouTube boleh buka surah Al-Ahzab ayat 72. Surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sekarang kita cari isim dalam ayat ini. Isim dalam ayat ini. Ini satu ayat ni makan masa setengah jam, Cik Azhar. Sabarlah ya. Sebab kita nak pandai kan. Orang belajar nahwu macam tu. Okey. Okey. Dah anda jumpa semua isim berapa semua? Cik Yusuf, berapa isim? Dibenarkan salah 2 saja. Kalau saya kata betul, betul lah tu. Kurang 2 boleh, lebih 2 boleh. Kalau tepat lagi bagus. Agak-agaknya berapa? Mengecam isim ni sangat penting ya. 16. Tak apa, kita jemputlah 16, beritahu kat sini kat mana 16 tu. Okey. Cik Amir? That's it. Ya? 12. Berapa dah? 11. Berapa dah? 11. Cik Muslimah berapa? 15. Tak apa. Arif berapa? Bincang dengan Sabrun Jamil. Ya? Tak apa. 16. Okey. Kita sama-sama tengok ya. 1, inna, nahnu. Sebab kita kata inna tu, sebab dia in campur dengan nahnu, dia jadi inna. 1. Aradna. 1. Ya. Ya.
kita masuk. Yang dulu kita tak masuk. Tapi sekarang ni bila kita berdiri kita masuk semua. Dulu tak masuk kira. Okey, masuk. Okey, al-amanata. Okey. Al-amanata tu kita tahu dia mansub sebab yang pertama dia ada alif lam. Yang kedua dia berada selepas fa'il. Okey. Selepas fa'il arad tu. Ya, arad. Ingat aradna tu fa'il dia arada. Na tu nahnu. Okey. Na tu jadi fa'il kan. Al-amanah tu jadi maf'ulun bih. Yang keempat as-samawati. Langit-langit. Dia tu kita kata isim sebab ada alif lam. Yang kedua dia jar majrur. Dia ada ala sebelum tu. Kalau anda boleh cam begitu pun dah cukup dah tu, ada jar majrur. Okey. Wal ardi. Kita kata dia tu isim sebab ada alif lam. Tanda dia isim juga sebab dia pakai wa ataf. Ataf kepada, ikut kepada as-samawati. Tabi'. Okey, ataf tabi' lah. Satu lagi wal jibali. Itu masih tabi' lagi. Ya, sebab dia ikut al-ardi. Fa abaina an yahmilna ha tu. Ya. Ha tu isim. Ha tu isim. Na tak? Na tu fa'il mudhari' yang bersambung dengan nun. So, bila campur an, dia tak berubah. Dia mabni kan? Ingat tak fa'il mudhari' yang campur dengan nun dia mabni? Fa abaina an yahmilna. Kalau fa'il lain dia kena buang. Dia kena balik atas. Ni an yahmilna tu dia mabni sebab dia tu bersambung dengan nun perempuan. Kenapa nun perempuan? Sebab as-samawati, ya. Fa'abaina. Tak, fa'abaina tu fa'il. Daripada aba. Nun tu nun perempuan. Ya. Tapi itu nun tu nun fa'il madi. Yang yahmilnaha tu fa'il mudhari'. Dua-dua mabni. Yang macam fa'abaina tu asal dia aba, abaitu, abaita, abaina, abaitum, abaiti, abaina kalau ramai perempuan. Ya. Maka mereka abai, mereka enggan untuk menanggungnya. Ya, wa asfaqna minha, dan asfaqna maknanya tak mau ambil tanggungjawab. Asfaqna tu daripada asfaqa. Asfaqna tu maknanya nun perempuan tu. Siapa yang perempuan tu? Yang perempuan tu sebenarnya langit, bumi, bukit. Ketika Allah Ta'ala nak beri amanah kepada mereka untuk mengambil tanggungjawab memelihara alam ini, mereka tak mahu. Mereka tak mahu, mereka tak sanggup. Mereka mengelak. Tapi yang mahunya siapa dia? Manusia. Manusia yang mahu. Sedangkan manusia tu zaluman, zalim, jahula, sombong. Itulah kan. Tak sedar diri, jahil. Kan? Okay. Ya. Isim dia minha tu. Asfaqna tak ada isim. Minha, ya ha. Lepas tu wa hamalaha. Lepas tu al-insanu. Lepas tu innahu. Lepas tu zaluman jahula. Kana tak? Kana tu dipanggil fa'il nasakh. Sebab kana tu menjadikan isim baris depan dan khabar dia baris atas. Ingat tak? Okey. Berapa semua? 13. Okey. Kalau siapa yang jawab 16 tu di mana? Innahu tu hu. Ya, inna tak? Inna tu haraf. Haraf inna. Okey. Ya? Kana salah. Kana salah. Assalamualaikum. Kana tu dipanggil fa'il nasakh sebab dia menukarkan
menjadikan isim tu isim kana bagi depan dan khabar tu khabar kana bagi atas. Ingat tak? Ingat tak jahula bagi atas? Ya, okay. Jadi isim semua sekali pada ini adalah 13. Kita dah jumpa isim semua 13. Ingat perkara yang besar sekali yang anda kena kenal bila buka Quran, isim. Jadi kita dah jumpa tadi isim. Ya, yang pertama sekali isim yang kita jumpa na. Setuju tak? Siapa sebelum na tu? Siapa sebelum na? Pada inna, sebelum na tu siapa dia? Inna. Asal dia innana. Inna. Sebelum na tu inna. Bila sebelum na tu inna, na tu jadi isim inna. Okey? Kalau isim inna, B berapa? B9 ke? B10 ke? B12? Cuba tengok, B berapa? Ya, B10. Anda tulis pada na tu B10. Jadi na dihimpit oleh inna. Anda nampak tak apa yang kita nak cari sekarang ni? Na adalah dhamir bersambung, iaitu nahnu. Dia dihimpit oleh inna, asal dia innana. Tapi bila dibaca inna, ya, sambung. Jadi na dhamir bersambung, tetap berbaris mati, dia dihimpit oleh inna. Jadi oleh sebab itu na tu jadi isim inna B10. Anda ada jadual tu, Ustaz tak ada jadual nanti baca je. Okey. Kita tulis satu. Ya. B10 isim dihimpit oleh haraf. Ya, B10 isim dihimpit oleh isim plus haraf. B10. Okey. Pada ayat itu. Jadi tuan-tuan kalau boleh tulis di atas na tu B10 dalam kurungan haraf menghimpit isim. Tulis haraf, ya, plus isim. Dia jadi B10. Jadi kenapa kita perlu tahu macam ni bila baca Quran? Kalau kita tak kenal itu haraf dan isim, kita tak tahu ayat itu merupakan ayat tekan. Ayat tekan, ayat taukid, menekankan bahawasanya Allah Ta'ala ketika nak jadi bumi ni, dia tanya, nak jadi alam ni, dia tanya dulu. Dia bukan main-main, dia tanya dulu. Langit, bumi, bukit, nak tak? Aku nak amanahkan nak jadi alam ni. Semua tak nak. Tapi yang naknya, kita, manusia. Ini yang jadinya, pasal manusia jaga jadi macam ni dunia. Kocak-kacir kan? Okey. Sekarang ni boleh tak? Cik Yusuf? Nampak tak? Jadi sekarang ni kita nak tengok siapa yang menghimpit isim. Itu teori dia. Sebab kita concentrate on isim. Anda jangan risau. Anda kenal tak na tu isim? Kalau anda kenal na tu isim, maka siapa dia sebelum na? Sebelum na tu inna. Jadi bila sebelum na tu inna, maka na tu jadi isim inna. Ya. Oleh kerana dia tu mabni, kita tak nampak. Jadi kita kata na dhamir muttasil, tetap berbaris mati, tetapi duduk tepat isim inna. Betul tak? Setuju tak? Okey. Jadi tulis na tu haraf himpit inna B10. Okey. Anda tengok betul ni, sebab ni yang kedua ni anda kena buat. Soalan pertama nyatakan berapa isim. Soalan kedua nyatakan B10 B berapa. Okey. Isim kedua na juga. Dhamir juga. Dhamir muttasil juga. Iaitu nahnu. Betul tak? Betul tak? Siapa yang menghimpit dhamir? Fi'il. Fi'il apa?
fi'il madi. Jadi na, isim domain na dihimpit oleh fi'il. Jadi bila fi'il menghimpit na, dia jadi B5. Fa'il. Betul tak fa'il? Kita tulis di situ, anda tulis fi'il himpit isim. Dia jadi B5. Okey. Kita ada B23 je. Kalau anda boleh faham ini dengan bagus, jadi itulah matlamat sebenarnya. Kita belajar nahwu saraf. Yang lain-lain tu boleh kita tengok terjemahan sendiri. Jangan risau pasal makna. Okey? Setuju ni? Okey. Jadi bila na dihimpit oleh fi'il, tentu sekali na tu jadi fa'il. Tuhan kata, sesungguhnya kami membentangkan cadangan untuk nak menjadikan langit dan bumi ini kepada manusia. Semua manusia tak ada. Kepada langit dan bumi. Semua mereka tolak. Mereka langit bumi itu dia kata hunna, perempuan. Ganti nama hunna, tolak. Okey. Kita tengok perkataan al-amanah. Al-amanah isim tak? Baris apa isim? Baris atas. Siapa yang himpit dia? Yang himpit dia na, fa'il dan fi'il. Ingat tak? Bila amanah dihimpit oleh na, fa'il dan fi'il, maka isim yang kedua tu nama dia maf'ulun bih. Jadi B berapa? B11. Yes, B11. Tuan-tuan kena tulis tu B11. Fi'il himpit isim, himpit lagi isim yang kedua. Isim pertama duduk tempat baris depan jadi fa'il. Isim kedua duduk tempat baris atas jadi maf'ul. Jelas tak? Okey. Isim Arab tenang tu, isim dihimpit oleh fi'il. Bila isim dihimpit oleh fi'il, isim tu jadi fa'il. Jadi fa'il. Bila isim kedua datang selepas isim pertama, maka isim kedua tu jadi mangsa. Jadi maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih kita kata B11, betul tak? B11. Ingat. Anda tengok B11 sekarang, cuba tengok B11 semua. B11 tu maf'ulun bih. Dan adik-beradik maf'ulun bih ada 5 lagi. B11, B12, B13, B14, B15, betul tak? Iaitu maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun ma'ah, maf'ul ajli, maf'ulun fi. Dia ada 5 semua sekali. Betul tak? Itu semua dihimpit oleh fi'il dan fa'il. Ya? Jadi bila isim dihimpit oleh fi'il dan fa'il, maka kemungkinan dia jadi maf'ul bih, kemungkinan dia jadi maf'ul mutlak, kemungkinan dia jadi maf'ul ma'ah, kemungkinan jadi maf'ul fi. Ada kemungkinan. Lepas tu barulah pergi kepada B 11, 12, 13, 14, B16. Hal. Okey? Jadi anda tak perlu risau, tengok saja dalam Quran, dia akan sebut. Tak payah cari. Cuma kalau dia kata B, kalau dia kata maf'ulun bih, maka anda mesti ingat, sebelum tu mesti ada fa'il. Itu dia rahsia sebenarnya. Rahsia kita belajar nahwu saraf jadi lebih mudah. Okay. Cuma tengok saja. Tengok kenal tak isim. Okey. Sekarang ni seterusnya ala bukan isim, haraf. Nampak tak? Haraja. Ala dia menghimpit isim. Tapi dia tu haraf jar. Bila dia menghimpit isim, mana isim dihimpit oleh ala, apa jadi isim tu? Majrur. Jadi bila kita kata majrur, dia jadi B21, iaitu iaitu haraf jar
Haraf jar himpit isim. Dan inilah yang sangat popular dalam Al-Quran, di mana haraf jar menghimpit isim. Kita kena ingat senantiasa, haraf jar ada berapa beradik? 16 beradik. 16 ke 19? Okey. Yang satu huruf ada berapa? Ingat lagi tak? Dua huruf ada berapa? Ingat lagi tak? Tiga huruf ada berapa? Ingat lagi tak? Empat huruf ada berapa? Ingat lagi tak? Dan haraf jar tak ada lebih pada 4 huruf. Ya? Haraf jar, cara baca dia ada mabni ala sukun berapa? Mabni ala fathi berapa? Mabni ala kasri berapa? Mabni ala dhammi berapa? Yang mana banyak sekali? Tak ingat tak apa, tapi ada benda tu. Ada ilmu tu. Kalau anda boleh cerita dengan begitu bagus dan teliti sekali tentang sesuatu perkataan termasuk haraf jar, hebat. Hebat sungguh. Betul. Hari ni orang yang belajar nahwu tanya huruf jar berapa pun dia tak tahu dah. Nasib-nasib dia tak baik, dia tak tahu huruf jar apa benda. Kan? Okey. Ya? Okey. Haraf jar dia dikepung oleh apa tu, isim yang dikepung oleh haraf jar, nama dia jar majrur. Jadi as-samawati itu majrur, dan tanda majrur dia adalah baris bawah. Kerana jamak muannas salim, dia majrur dengan tanda baris bawah. Okey. Okey. As-samawati, langit-langit. Ketika kami bentangkan amanah untuk menjaga alam ini kepada ke atas langit, ke atas bumi, ke atas bukit. Jadi al-ardi itu sama tak dengan as-samawati, barisnya sama tak? Sama tak? Dan dia ada waw. Ya, waw. Yang lain tak ada waw. Jadi bila dia ada waw, waw tu nama dia waw ikut, waw ataf. Jadi kalau waw ataf, al-ardi tu tabik lah. Tapi tabik dalam kategori ataf. Ikut. Bila ataf, dia ikut baris mati, baris bawah, bawah belaka, baris atas, atas belaka, baris depan, depan belaka. Ini baris bawah dan ada waw. Jadi bila ada waw, kita terus kata ini adalah ataf. Okey. Jadi ataf yang pertama, wal jibali pun ataf juga. Waw tu waw ataf. Jadi al-jibal dihimpit oleh waw ataf, oleh haraf ataf. Al-ardi dihimpit oleh waw ataf ataupun haraf ataf. As-samawati dihimpit oleh haraf jar. Okey. Jadi al-ardi dihimpit oleh wal ardi ataf. Jadi kita kata B7. Kita kata B23. Tabik isim balik bawah. B23. Apa nak B23 Cik Azhar? B23. Tabik isim balik bawah. Sebab tabik ada setiap isim. Baris depan ada, baris atas ada, baris bawah ada. Ini baris bawah. Jadi anda kena tulis di sini haraf ataf campur dengan isim. Jadi kita kata B23. Okey. Penat ke? Nampak muak dah ke? Tak apa. Tak apa. Okey. Wal jibal. Wal tu juga huruf ataf. Yang kedua. Jadi waw tu kita kata sama juga haraf ataf
Ya, duduk di depan isim. Jadi dia juga jadi B23, iaitu ataf B23. Okey. Okey. Sekarang ni cuba anda baca ha pada an yahmilna. Cuba letak B berapa tu? B berapa? 11 B11 iaitu B11 fa'il maf'ulun bih. Ingat ha tu maf'ulun bih sebab dia isim yang kedua selepas an yahmilna. Yahmilna tu dalam tu ada fa'il, ada fa'il, betul tak? Ingat, setiap fa'il mesti ada fa'il yang tersembunyi. Maka ha tu dia jadi isim yang kedua. Jadi B11. Betul Cik Amir? B11. Orang lain setuju tak ni B11? Ada siapa nak bangkang? Mana tahu dia kata B12 kan? Okey. Anda tengok tak? Benda yang sangat, ya tak? Okay. Ya? Fa'il mudhari'. Yahmilna tu fa'il mudhari'. Tapi dia bersambung dengan nun perempuan. Sebab bukit, langit, bumi tu adalah perempuan. Maksudnya dia kata fa'abaina, maka mereka semua enggan an yahmilna, untuk menanggungnya, untuk menanggung beban menjaga langit dan bumi tu. Ya. Ya. Lepas fa'il madi pun tak apa. Tak kira madi mutanaik ke tak apa. Okay. Jadi bila fa'il dalam tu ada fa'il. Dan isim selepas tu kalau baris atas mesti jadi maf'ulun bih. Kalau tidak pun mabni, dhamir yang mabni masih lagi maf'ulun bih. Jadi duduk tepat baris atas maf'ulun bih. Fa'il. Jadi dia punya maf'ulun bihnya al-amanatah. Boleh Syed? Boleh? Ya? Oh memang kita pakai. Bahasa Melayu pakai abai juga. Abai wastakbar. Abaikan. Kita pakai abai, membiarkan. Tidak mempedulikan. Ya? Agaknya itulah bahasa tak. Dia pakai kan? Pak abai nak dia enggan. Okey. Tak apa. Kita lihat pula minha. Ha tu dhamir muttasil. Dia dihimpit oleh siapa? Min. Min himpit dia. Bila min himpit dia, dia jadi apa di situ ha? Ha jadi majrur. Jadi majrur kan? Ha jadi majrur. Bila ha majrur, dia oleh kerana dia tu mabni, maka tak nampak dia pada bawah. Jadi kita kata ha, cuba sebut ha, dhamir bersambung, tetap, berbaris, mati, duduk, tempat, baris, bawah, kerana majrur. Betul tak? Boleh Cik Maslan? Fi mahali ya? Fi mahali. Kalau dalam bahasa Arab kita kata gini, ha, dhamir, muttasil, mabni, ala sukun, fi mahalli majrur. Fi mahalli jari majrur. Okey. Saya sebut berapa ratus kali pun ada dengar je lah. Sebab inilah kaedah belajar. Sebut je lah. Mana sekurang-kurangnya belajar apa dengan ustaz lah. Mabni mu'rab. Dah boleh sebut kan? Belajar apa lagi? Muzakkar muannas. Belajar apa lagi? Fa'il madi, fa'il mudhari' amar. Belajar apa lagi? Mabni ala. Lagi marfu' bi, mansub bi, majrur bi. Itu je lah ilmu. Itu konsep, istilah, term itu sebenarnya ilmu. Okey. Ini
Baca wa hamalaha. Baca ha tu. Hamala tu maknanya menanggung. Nya. Apa jadi ha tu dalam perkataan hamala ni? Kalau anda boleh jawab, wih hebatlah. Betul. Malam ni boleh balik awal lah. Yang mana fa'il? Tak boleh. Hamalah, dalam hamalah tu ada fa'il. Iaitu tersembunyi. Tersembunyi huwa. Jadi al-insan tu mangsa. Ha tu mangsa. Ha tu mangsa. Jadi fa'il dia di sini al-insan. Zahir. Al-insan, insan bagi apa insan? Insan bagi apa? Insan bagi depan. Tapi kenapa insan duduk kemudian? Sebab sepatutnya insan dulu dia fa'il. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala nak sebut yang ditanggung tu penting daripada penanggung. Yang mengambil beban tu adalah manusia. Itu tak penting. Yang pentingnya beban tu yang penting, iaitu ha tu penting. Sebab itu ha dia letak dulu. Itu beza dia. Patutnya ayat ni wa hamalal insanuha. Salah pula ayat kan. Jangan sebut ayat, jangan main-main, salah. Tak boleh. Ayat Tuhan mana boleh main-main. Ya. Okey. Setuju? Jadi buatlah ha tu B 11. Jadi B 1 2 3 4 5 sampai 23 dalam kepala kita. Cik Mat, kalau dia biar dalam kepala, baru anda layak menjadi ahli nahwu dan saraf. Jadi bila orang baca tafsir di masjid, janganlah kita kata tuan guru wahamalah tu tak ke B11. Jangan dia tak tahu. Kita hanya kata itu bukankah maf'ul bih? Yang B11 tu kita jangan tahu kan. Sebab dia tak tahu, sebab itu term kita. Term Quran hamalah tu maf'ul bih. Al-insan tu fa'il. Okey. Boleh? Ya? Terbalik biasalah. Fa'il dulu. Sebab dia nak utamakan fa'il dulu. Yang bawah tu dia nak sebut mangsa dulu. Fa'il kemudian. Boleh? Anda sabarlah. Berpuluh kali suruh sabarlah. Sebab nak pujuk ni kan senang. Betul. Saya jumpa rakan kita yang belajar pertama kali dia dah jumpa dia dekat Exora dekat Kajang. Oh, dia kata Ustaz banyak betul menolong Ustaz. Sebab saya lepas pada berhenti tu saya keluar dan saya dapat join kelas nahwu dan saraf. Saya boleh tolong dia orang tu semua. Walaupun saya sendiri pun tak faham tu kan. Jadi bila dia dengar dia belajar dengan tok guru yang belajar di masjid tu, dia kata dia lebih faham. Saya lupa nama dia apa. Saya tak kenal dia. Dia tengok dia peluk dari belakang. Ustaz Abdullah ya. Ustaz ngajar saya nahwu saraf. Di mana? Masa tu bukan sinilah di JKR semua kan. Oh, saya ingat. Okey. Sekarang ni kita ada 3 isim yang baki lagi. Innahu zaluman jahulan. Cuba nyatakan B berapa setiap 3 isim tu. Ya. Cik Amir boleh baca macam tu ya. 10, 9, 20 ya. Hebatlah tu. Kalau anda boleh baca ayat macam tu 10, 11, 12. Saya kata tak tahulah. Okey.
Siapa yang rasa-rasa kelabu-kelabu mata lagi? Anda jangan risau. Biarlah dia kelabu. Tapi carilah tahu lap yang kelabu tu kan. Yang penting bila kelabu, baiki kelabu. Jangan kelabu tak baiki. Susah nanti. Bila rasa was-was tak dapat faham, cari jalan. Sebab ilmu tu tetap tak berubah. Ilmu kita kejar dia tetap macam tu je. Dia tak ada ubah-ubah, tak ada. Terutama sekali ayat Quran. Mana ada berubah? Kalau dia jadi isim inna lah sampai hari kiamat. Okay. Siapa nak jawab? Ya? Innahu ya bis 10. Kita beri nama dulu sebelum kita beri bis 10. Innahu isim inna, betul bis 10. Okey. Zaluman mana dia isim kana? Khabar kana. Khabar kana bi berapa? Bi 9. Okey. Okey. Jahula tu nampak tak dia macam ikut? Ya? Nampak macam tabik tak? Zalim lagi jahil kan? Ya. Tabik. Kalau tabik bi berapa? Tabik isim mansub. bi 20. Okey. Jadi kalau kita baca innahu isim inna, zaluman khabar kana, jahula tabi'. Atau dia kata juga khabar kana yang kedua. Yang pertama zaluman. Kalau macam tu, di mana isim kana? Kalau khabar, dia takkan ada khabar kalau tak ada isim. Di mana isim kana? Bukan. Isim kana di mana? Ya? Isim kana. Isim kana duduk dalam kana tu. Kan kana tu fa'il kan? Makna dia huwa. Jadi dalam tu ada domain tersembunyi iaitu huwa. Jadi ada tak kana sekarang? Jadi ada tak isim kana? Ada tak khabar kana? Okey. Dan di mana inna tu ada isim inna kan? Di mana khabar inna? Who isim inna? Siapa tahu di mana khabar inna? Yang tadi di mana isim kana? Inilah dia rahsia ilmu Allah. Tapi tuan-tuan boleh tahu rahsia dia. Rahsia dia kana zaluman jahula, itulah khabar inna. Semua sekali tu. Jadi zaluman bismillah, jahula ya, kana tu ada isim kana, ya, yang tersembunyi dalam zaluman. Isim kana bi berapa? Bi 10. Isim kana bi 3. Okey. bi 3. Zaluman khabar kana bi berapa? Bi 9. Jahula bi 20. Okey. Ya, okey. Okey. Jadi jumlah campuran daripada kana, zaluman, jahula itu duduk tempat marfu', dia jadi khabar inna. Jadi kena buat bulatan tu, zaluman, jahula tu dia jadi khabar inna. Kalau khabar inna bi berapa? Bi 4. Betul bi 4. Anda kalau mahir menggunakan sifir ni, that's very good. Very good. Okey. Okeylah, kita rehat dulu seminit. Okey. Ini ayat dalam surah An-Nisa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, kepada pelajar YouTube, sila buka surah An-Nisa ayat 1. Ya, ayat 1. Cuba kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Okey. Yang pertama sekali, kita terjemah dulu ayat ni. Wahai manusia, takutlah kamu akan Tuhan kamu. Okey, bersama-sama. Bersama-sama dengan saya. Wahai manusia. Okey, ittaqu Rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, pasangan, wa batha minhuma, batha ni berkembang, batha ni merebak, minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah allazi tasaaluna bihi. Ta tu kamu, wa nun semua, ru dia saala, yang kamu semua minta, bihi dengan wal arham. Ingat arham tu jamak dia rahim, silaturahim. Mana takutlah kamu akan Allah yang kamu sentiasa memohon kepadanya, dan juga ya silaturahim. Mana takutlah kepada Allah daripada kamu memutuskan tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, memerhatikan. Raqib atik, memerhatikan ya. Jadi kita nampak tak ayat kana 'alaikum raqiba tu dia jadi khabar inna. Nampak tak? Sama tak dengan ayat tadi? Kan? Sama kan? Kana ada isim kana dalam tu. Ya, khabar kana dia raqiba. Jadi kita tahu khabar kana tu mesti baris atas. Kita di baris atas. Okey. Okey. Yang pertama sekali kita kena tengok berapa isim di situ. Ini pun tak boleh salah satu pun. Kalau boleh. Yang tadi boleh bagi diskaun 2. Yang ini tak boleh salah satu pun. Cuba tengok berapa semua. Saya dapat jumpa di sini 21 sampai ke Raqiba 21. Siapa jumpa? Baris pertama tu saya jumpa 9. Baris kedua 7. Baris ketiga 5. Saya jumpa. Okey, saya jumpa ya. Jadi cuba cari di mana letak 9. Kalau tak cukup, cari juga. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah.
Jadi untuk exercise kat rumah, cuba buka ayat 2 dan 3, cari isim. Ya. Cari isim ayat 2 dan 3 cari isim. Okey. Cari isim. Okey, sebelum kita berpisah, cuba tengok balik ayat yang pertama tadi. Saya nak kenalkan balik apa yang kita belajar dulu. Ya ayyuha tu kepala ayat. Ya, ya ayyuha tu kepala ayat. Kepala ayat, ya. Buat tulis besar kepala ayat. Dan An-Nas tu makhluk yang dituju oleh Allah, sama ada larangan ataupun suruhan. Ya. Wahai siapa? Wahai manusia. Ya, termasuklah semua manusia. Ya. Kalau kadang-kadang dia tanya ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nabi. Jadi mangsa yang menerima hukuman itu adalah manusia. Ya. Lepas tu tengok perkataan ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai ke nisaa, sampai ke wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu semua adalah body ayat. Badan ayat. Ya, badan ayat. Ini kita bincang ayat dari segi struktur. Ya, struktur ayat. Okey, badan ayat. Cuma underline sikit. Kepala. Lepas tu An-Nas tadi. Makhluk yang dituju arahan itu. Lepas tu body ayat. Lepas tu akhir sekali penutup ayat. Innallaha kana alaikum raqiba, itu penutup ayat. Okey. Okey. Okay. Kita dah masuk ilmu tafsir ni. Okey. Okey. Ya ayyuhan nas, ya ayyuha tu kepala ayat. An-nas tu maknanya mangsa ataupun yang mengambil tanggungjawab. Ya, manusia. Yang mengambil perintah. Wahai manusia, apa perintah Tuhan? Ittaqu rabbakum. Takutkan Tuhan kamu. Okey. Jadi An-Nas tu yang mengambil tanggungjawab, yang menerima arahan. Ittaqu rabbakum sampai ke al-arham tu dia kata body ayat. Dan innallaha kana alaikum raqiba itu penutup ayat. Okey. Okey, salih sendiri ya. Okey. Okey, kita lihat kepada body ayat. Body ayat. Ittaqu rabbakum itu ayat perintah. Dalam body ayat itu ada ayat perintah. Tulis ittaqu tu nombor 1, ayat perintah. Okey? Lepas tu cycle di perkataan ittaqu tu, tulis ayat perintah. Perintah supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat kedua ditulis, perintah yang kedua, wattaqullah. Yang tadi ittaqu rabbakum. Yang ini ittaqullah.
Ya, okey. Jadi ada dua perintah. Satu perintah takutkan Tuhan kamu, yang kedua takutkan nama Allah tu. Allah, title tu takut. Kuasa Allah takut. Ya, dua-dua maknanya sama. Tapi yang di atas tu Rabbakum tu maknanya pentadbir kamu, yang menjadikan kamu. Okey. Jadi Rabbakum dengan Allah yang samalah yang samalah. Kuasa yang samalah. Tapi Rabbakum tu lebih kepada pentadbir. Sebab itu dia mentadbir, menguruskan kelahiran kamu. Allah itu lebih kepada Allah seluruhannya. Okay. Kemudian innallah. Penutup dia dengan inna. Kita tahu inna 75%. Dia punya penekanan tu. Ini menunjukkan bahawasanya ayat perintah ini serius lah. Bertakwa kepada Allah tu satu perintah yang sangat berat. Cuba kita lihat ayat-ayat perintah lain. Apa dia penutup dia? Kadang-kadang penutup dia tak ada wallahu alimun hakim je. Tak ada innallah, ada kana saja. Ada tu innallah kana sekali. Kan kita belajar dulu kalau innallah kana berat. Kalau inna dah 75. Kalau kana dah 50. Kalau mubtada khabar 25. Anda tengok. Yang ayat ini dia pakai inna 75%. 70% sebab arahan dia bertakwa kepada Allah tu berat. Besar. Perintah yang sangat berat. Ya, menentukan kita masuk syurga, masuk neraka. Itu kalau kita nak belajar tafsir. Saya belajar begitulah dulu. Tapi Tok Guru tak adalah cerita begitu detail. Ya. Okey. Okey. Tengok ayat tadi yang moga tengok belakang tu, tengok belakang. Ada belakang. Okey. Ya, belakang. Okay. Yang ini kita kena tulis ayat-ayat larangan. 3 ayat ini adalah ayat larangan. Nanti minggu depan kita buat ayat larangan. Ya. Tapi ayat dalam surah An-Nisa tadi yang kita baca tadi ni ayat suruhan. Ayat ni ayat suruhan. Ya, ini ayat larangan. Ayat suruhan selalunya dia pakai fi'il amar. Ittaqullah. Ayat larangan, tengoklah. Ada pada ayat ini dipanggil ayat larangan. Ya. Jadi ini dua-dua ni kita buat minggu depan lah ya. Cuma saya beri contoh. Jadi cari ayat 2 dan 3 berapa jumlah. Lepas tu tengok ayat larangan. Okey, yang kita nak tengok ayat larangan ni kata kunci. Jadi minggu depan jangan lupa bawa ni. Kata kunci nak mengenal ayat larangan dan ayat suruhan. Ya. Tengok ayat pertama tu kata kunci dia fala takhda'na. Nampak tak? La kan? La tu mana la amar. La nahi. Okay, tengok perkataan fala tu'jibuka. La tu la nahi. Ya. Tengok ni wala tu'jibka. La nahi juga. Ya. Ini sebenarnya ayat larangan. Tengok dia punya penutup. Yang ayat pertama penutup dia. Wa qulna qaulan ma'rufa. Penutup dia perintah. Kamu katalah dengan kata-kata yang baik. Ayat ini sebenarnya diturunkan untuk memberi peringatan kepada isteri-isteri Nabi supaya mereka ini tidak seperti mana manusia, wanita-wanita di luar sana. Ya. Jika mereka bertakwa, mereka janganlah bercakap lembut dengan orang lelaki lain. Ya. Kerana mungkin ada orang-orang yang hatinya ada penyakit, dia akan mengambil kesempatan. Tengok bini Nabi, isteri Nabi lembutnya cakap dengan aku. Ya kan? Itu sebagai contoh Nabi Allah Ta'ala tuju pada Nabi. Manakala isteri orang biasa pun dengan suami cakap kasar. Tapi bila masuk orang lain, baik. Apa khabar bang? Bang bila datang? Allah suami meluapnya dengan aku, marah-marah. Bila datang orang lain, kami lembut dengan. Kalau anda pergi Kelantan, Kelantan tengok dia tak kisah apa. Lalu je pelancong, beng. Tengoklah beng. Tengoklah beng. Beng tu abeng.
Tengoklah abang barang ni. Macam ni kita pelancong yang dengar abang-abang kan. Isteri di rumah tak pernah panggil abang. Panggil Ayu je kan. Pergi Kelantan dapat nama abang. Hebat tak? Itu dah jadi budaya mereka. Tabiat mereka lembut. Sebab nak menarik customer. Ada dapat budak lelaki gatal tak? Ya. Orang lelaki bila orang perempuan dah lembut, tak tawar dah barang. Betul tak? Tak tawar dah barang. Dah lembut sangat kan? Kalau harga RM10 bayar RM12. Kan? Itu dah macam satu rasuah kan? Tak baik. Dia tanya berapa ni bang? Ini setapak ni RM10. Ada 10 biji, RM1 setapak. Boleh. Orang yang tak tahu dia minta kurang, boleh kurang tak? Ambil harapan. Faham tak? Kita bagi dia RM10, dia nak minta kurang. Ambil harapan, bayar RM10. Itu pandai orang Kelantan berniaga. Okay, wa qulna qawlan ma'rufa. Katakan dengan kata-kata yang sesuai. Ma'rufah tu yang biasa orang pakai lah, ma'ruf. Yang pakai di dalam masyarakat tu. Okay. Lepas tu ayat yang kedua tu dia kata, janganlah engkau tertarik hati kepada anak-anak orang bukan Islam. Ya, sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan hendaklah menjadi nyawa mereka dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir untuk mendapat azab di akhirat pula. Jadi kadang kita ni mudah tertarik dengan anak orang kafir kan. Jadi Tuhan beri amaran, jangan. Kerana orang tu dah kafir, aku nak cabut nyawa dia kan. Jangan. Okay, kecuali kita nak Islamkan dia. Okay. Dan ayat berikutnya dia kata wala tu'jibka amwaluhum. Janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka. Kerana sama ke? Sama ni. Ya Allah, ayat sama. Betul. Lain. Ini 85. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapatkan azab akhirat. Ya. Wahum kafirun wa tazhaqa anfusuhum. Ini bit lain ini fid dunya, ini fil hayatid dunya. Okey. Nanti kita nak tengok apa sebab perbezaan kan? Nampak macam sama je. Okey. Jadi minggu depan buat ni kita analisa Jadi kita analisa ayat larangan dan kita akan analisa kata kunci ayat larangan dan kita akan analisa kepala ayat, body ayat dan juga penutup ayat. Ada penutup untuk Allah, penutup untuk manusia, penutup untuk syaitan, penutup untuk iblis, penutup untuk alam, penutup untuk cakrawala, semua ada. Jadi kita tahu. Macam ni kita kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Penutup untuk Allah. Dia menceritakan Allah itu adalah sentiasa memerhati kita. Okey. Kita insya-Allah kita Cik Aiwi setakat ni insya-Allah. Jumpa minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhantu nafsi fa fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.